guys, selamat datang ke channel YouTube saya. Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat duduk di rumah dan saya doakan anda dan keluarga anda berada dalam keadaan sihat dan selamat. So, minggu ni kelas kita agak simple. Saya cuba buat 20 minit kuliah dan kemudian another bakinya lepas habis kuliah ini anda boleh masuk ke dalam WhatsApp group ataupun Telegram group daripada founder dan EKS anda untuk anda dapatkan briefing daripada mereka masa mana nak proceed untuk teruskan jualan di musim PKP ini. Okay? Musim PKP bukannya bermakna semua kehidupan kita telah tamat. So sebenarnya adalah satu kehidupan baru yang kita perlu buat ataupun kita panggil new norm. Okay? Anda kena explore benda ni baru sangat dan anda kena cuba gunakan peluang khusus ini untuk anda belajar dan anda cuba jadi kreatif untuk mula berniaga. Okay? Ini anda belajar sahaja. Anda boleh tahu apa, anda boleh rasa dan betul-betul berniaga ni macam mana. Yang penting anda kena buat pemasaran yang betul dan juga tepat kena kepada pelanggan anda. Okay, so welcome back to semester 2, sesi pengajian 2019-2020. Kita tak dapat jumpa kelas macam biasa lagi. Saya pun sedih. Saya dah lama, saya rindu sangat jumpa kelas, nak masuk dalam kelas, nak happy-happy dengan korang, nak bagi sharing. Tapi nak buat macam mana? Keadaan membuatkan kita perlu berubah daripada keadaan lama ke keadaan baru. Okay? Semua orang mengalami masalah. Saya, orang yang tak kerja, orang yang bekerja, orang yang duduk rumah, semua orang ada masalah masing-masing. Setiap orang ada masalah yang berbeza. Apa yang membezakan kita ialah cara kita react terhadap masalah tu. Ingat, bukan apa yang berlaku pada diri kita penting, tapi apa yang lagi penting cara kita memberi reaksi atau cara kita berfikir terhadap sesuatu yang berlaku. So hari ini saya nak share kepada anda semua macam mana kita nak react terhadap sesuatu benda yang kita tak suka. Okay. Dalam setiap situasi, setiap benda yang berlaku pada diri kita, kita ada dua pilihan. Okay, berapa pilihan? Dua. Okay, satu positif, satu negatif. Anda nak react yang mana? Okay, cakap dengan sebelah kalau ada. React positif ke negatif? Okay. Macam saya pilih untuk react sesuatu yang berlaku pada saya dalam secara positif. Bertindak secara positif, berfikir secara positif. Banyak benda negatif berlaku pada saya sebelum ni dan alhamdulillah sebab saya berfikir secara positif, benda tu jadi lain. Benda tak berlaku seperti yang orang lain fikir. Sebab sebagai usahawan kita kena fikir berbeza dengan orang lain fikir. Kalau kita fikir sama je, kita tak akan jadi kreatif dan kita mungkin akan menyebabkan diri kita lebih teruk ataupun lebih down. Jadi saya akan fikir benda-benda yang positif sahaja. Okay? Contohnya situasi sekarang ialah PKP. Semua orang ada masalah. Okay? Ada yang terpaksa duduk rumah, ada yang bekerja seperti frontliners. Frontliners ada cabaran dia. Kita yang duduk kat rumah pun ada cabaran dia. Saya sebagai pekerja, saya pun ada cabaran saya. Walaupun bekerja dari rumah pun ada cabaran je. Kalau siapa yang nak kahwin, mungkin anak kacau, mungkin ada tanggungjawab keluarga. Saya pun sebagai anak, saya pun ada tanggungjawab dengan keluarga. Saya pun ada benda yang saya suka buat. Saya pilih untuk sabar. Saya pilih untuk fokus apa yang ada di sekeliling saya. Okay? Macam saya stranded dekat kampung. Alhamdulillah saya bawa satu laptop saja. Dan baju pun pakai recycle je, baju yang sama hari-hari. Tak ada, sama adalah beberapa pasang baju saya yang berada di kampung. Dan banyak benda yang saya fokus yang berada di sekeliling saya. Okay? Saya pun ada masalah, saya tak bawa skincare saya tak bawa baju, saya tak bawa dokumen untuk bekerja. So itu pun ialah satu cabaran untuk saya. Jadi saya pilih untuk fokus apa yang ada di sekeliling saya. Okay? Banyak benda yang baik datang kepada saya. Dan kalau kita pilih untuk negatif pula, kita akan buang masa untuk fikir benda yang
belum jadi, benda yang tak berlaku lagi. Kita akan nak buat ke tak nak buat ke, nak buat kita akan bertangguh. Last kita punya kerja yang sebenar tu kita tak buat, kita delay kan, sebab kita banyak masa berfikir, banyak masa kita procrastinate, banyak masa kita teragak-agak. So benda tu buang masa. So saya tak nak buang masa saya nak buat banyak benda yang beri faedah kepada orang dan juga pada diri saya, of course. Dan itu saya pilih, itu keputusan saya untuk jadikan benda positif. Macam anda juga, apa pun berlaku ke anda, saya percaya anda boleh pandang dia daripada segi positif dan negatif. Agak susah mula-mula, tapi percayalah, kita kena bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan diri kita sendiri, bersangka baik dengan orang di keliling kita. Okay, mungkin cabaran dia susah, tapi benda tu akan perbaiki diri kita. Macam sekarang bulan puasa, kita tak dapat pergi bazar Ramadan. Saya rasa benda tu bagus, kita tak membazir sangat. Kalau tengokkan dekat TV, setiap tahun berlaku pembaziran makanan yang terlalu banyak, sehingga kan banyak gila yang membazir dan lumpuhkan sampah di pusat pengumpulan sampah tu terlalu banyak. Jadi dari positifnya tu, kita hanya makan benda yang ada dekat rumah dan tidak terlalu membazir. Saya rasa itu benda yang bagus. Saya pun jalani PKP ni alhamdulillah dah sebulan lebih, 40 hari lebih kalau tak silap saya. Saya pernah turun lebih kurang 4 kilogram. Saya seronok sangatlah sebab saya ada banyak masa untuk diri sendiri. Sebelum ni saya banyak masa dekat luar, saya entertain orang, saya buat research saya. So itu ialah saya nampak benda positif terhadap diri saya. Dan banyak lagi lah, contohnya online learning pun, saya pun belajar macam nak buat online learning. Dan saya percaya anda pun sama, anda boleh pilih untuk pandang dari sudut positif, which is lagi bagus. Kehidupan anda lebih senang, anda tak terlalu resah dan benda baru. Saya cuma recap benda yang lama. Sebab apa? Masih ramai lagi yang tanya macam nak buat assignment, tapi ada yang dah hantar juga. Okay, ramai yang email saya, ramai yang WhatsApp saya. So saya reply, saya explain macam mana nak buat. So benda ni tak perlu fikir susah-susah, benda ni biasa je, benda yang akan jumpa hari-hari. Anda buka Facebook kan, so anda perlu buat posting yang bentuk Facebook live, buat video, tapi anda tak perlu post lagi. Anda buat acah-acah je dulu, sebab belum lagi tugasan untuk post. Kita buat draft dulu 30 hari. Nak buat quotes, buatlah positive quotes ke yang related dengan produk anda semua. So minggu ni saya nak ajar macam mana, bukan saya nak ajar, saya nak share satu formula. Kalau kita nak buat iklan tu sangat membantu kita nak buat iklan, dan untuk kita kena pasti siapa agaknya pelanggan kita. Jangan ingat, sangat-sangat salah, haram fikir kalau kita ada satu produk ataupun kita buat satu iklan tu, semua orang boleh baca dan faham iklan kita. Bukan, salah. Caranya ialah, sebagai peniaga, terutama yang buat dropship ataupun jual barang, orang yang buat kerja-kerja sales ni, anda perlu buat marketing ataupun anda perlu buat sharing hari-hari ataupun everyday. Ada yang buat juga sehari sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, tak ada masalah. Lagi banyak anda buat, lagi banyak orang nampak. Okay, ingat, lagi banyak anda buat, lagi banyak orang nampak anda dalam sosial media tu. Okay, terutama di Instagram dan di Facebook dan juga di WhatsApp status. Okay, itu pun zaman sekarang punya marketing secara menggunakan sosial media. Okay, sebab itulah tugasannya ialah tugasan buat post selama 30 hari ataupun 30 posting. Saya buat satu post satu hari lah untuk anda yang baru nak belajar. Dan assignment tu juga sangat-sangat bantu anda untuk mencari idea buat konten. Saya yakin benda ni ramai orang tak ajar lagi, tapi saya share dengan anda. Ilmu ni saya pergi belajar dekat luar, mahal-mahal, dan saya share kepada anda. Dan saya rasa benda ni sangat berbaloi untuk anda yang baru nak belajar berniaga. Bukan produk anda tu yang penting, tapi macam mana anda promotekan produk anda tu penting. Macam mana nak kenal pasti bakal pelanggan anda pun sangat penting. Jadi saya nak perkenalkan kepada anda hari ini satu formula, iaitu formula siapa, yang membantu anda untuk mengenal pasti siapakah bakal pelanggan anda ataupun prospek, dan bantu anda untuk buat iklan yang sangat berkesan. Okay, manakah cara kita untuk kenal pasti pelanggan kita? Okay, saya perkenalkan kepada anda ialah formula siapa. Okay, formula siapa ni saya peroleh ketika saya pergi kelas dengan Dr. Azizan Osman. Saya bayar, dan saya kena mention nama dia lah. Bukan ni, formula ni bukan saya yang cipta. Saya rasa benda ni menarik untuk anda sendiri tahu.
terutamanya bila anda nak buat content writing anda ataupun nak tahu siapa prospek anda as a jurujual ataupun sebagai peniaga ataupun sebagai seorang usahawan. Kita kena tahu siapa prospek atau pelanggan kita. Prospek tu ialah orang yang bakal jadi pelanggan kita. Kita tak boleh nak buat iklan ni kita nak assume semua orang akan tengok. Tidak, bukan begitu sama sekali. Cara yang betul kita kena tahu siapakah kita punya iklan tu untuk kita tujukan dia, untuk kita aim siapa. Okay, jangan ingat satu iklan tu boleh pergi kat semua orang. Macam saya pernah ajar sebelum ni, kita kena tahu lelaki ke perempuan. Dan nak buat iklan sebagai usahawan ni bukan satu iklan ataupun satu promosi ataupun satu konten setahun atau sebulan. Bukan, hari-hari kita kena buat orang tengok kita. So macam mana orang nak bagi orang tengok hari-hari? Kita kena buat konten hari-hari. Ada yang buat konten sehari sampai 3 kali. Tak kira lah dia ambil konten daripada orang lain ataupun dia buat sendiri ataupun dia tambah baik konten. Janji kita buat konten. Soft sell, hard sell, tak kisah. Yang penting ada konten dia. Ikut strategi. Lain produk, lain strategi dia. So anda kena cuba dan tahu okey ke tak anda punya strategi tu. Kalau nampak macam sendu je anda punya apa tu iklan, so anda baikilah esoknya. Macam tu lah. That's why saya minta anda buat 30 konten atau content writing ataupun copywriting untuk anda. Lepas ni anda boleh post je dekat mana. Dah ada strategi tu, anda pilih. Betul nak kena buat Facebook page ke? Okey, buat masa sekarang yang baru berniaga, guna apa benda yang ada. Kalau kita buat Facebook page baru tapi tak ada orang, no point. Tapi kalau anda nak buat juga Facebook page baru, tak ada masalah. Anda post dulu dekat Facebook page and anda share anda punya konten yang dalam Facebook page tu kepada anda punya Facebook. Buatlah mana-mana, janji buat. Okey. Tapi berbalik kepada cerita hari ni, saya nak share bagaimana kita nak kenal pasti sasaran ataupun prospek kita. Pertama, iaitu menggunakan formula siapa. Okey. Sila tulis. Saya tak akan bagi slide. Saya akan share dekat sini lah. So S pertama untuk siapa ialah sasaran. Siapa sasaran anda? Lelaki atau perempuan? Umur berapa? Dia nak umur kepada student ke, nak umur kepada tu ke, orang yang lebih tua? Siapa? Make sure anda tahu. Mungkin kalau ada dua, anda listkan dua-dua tu supaya nanti nak buat iklan anda tahu, iklan untuk orang muda. So bahasa kena guna bahasa yang muda. Kalau nak buat iklan kepada bahasa yang tua, bahasa kena guna untuk bahasa yang lebih orang tua suka tengok. Macam korang-korang ni, bahasa ni bahasa korang. Kalau bahasa orang tua yang mungkin umur je 30-an dan ke atas, dan you all kena guna bahasa yang lain. Lebih baik guna bahasa yang betul daripada ada yang betul. Maksudnya kita kena tengoklah siapa kita punya pelanggan. So kalau anda ada pelanggan, ada yang tua, ada yang muda. So untuk pelanggan yang muda, buat iklan yang muda. Dan yang tua, buat iklan yang tua. Okay, itu ialah sasaran. Selain tu, kalau sasaran dia wanita, anda kena tahu wanita ni ada yang bekerjaya, ada yang keluar rumah. So tengok produk anda, bergantung pada produk anda, dan tengok siapakah sasaran yang anda nak pergi. Okay, saya dah pernah share sebelum ni, tengok balik. Dia ada umur, dia ada taraf perkahwinan dan sebagainya. Okay, dekat kering S kedua, okay, tadi S pertama sasaran, dan juga anda kena tahu story. S ni juga sasaran, dan S kedua ialah story. Okay, story apa? Okay, kita cuba relatekan story. Kita cuba buat kita punya produk ni berdasarkan story-story yang tertentu. Okay, ni musim raya, yang baju erah. Cuba cari apakah story yang orang perlukan produk kita ni. Mungkin story tu datang pada dia, pelanggan tu. Kita kena create, tapi jangan create yang tak logik sangat lah. Create yang cuba yang logik, yang dekat dengan pelanggan. Ataupun daripada masalah kita cuba storykan, kita cuba kisahkan dalam kita punya video ataupun penulisan. Okay, itu S. S pertama, sasaran dan story. Make sure anda kena tahu benda ni. Inilah. Okay, saya ulang sekali lagi, siapa ni untuk tahu anda punya prospek. Okay, seterusnya I.
I ialah ada 4 I yang saya nak kongsikan hari ini, iaitu pertama isu kritikal, di mana apakah isu kritikal yang pelanggan anda perlukan produk anda, apa dia, fikir. Okay, kalau anda jual perfume, mungkin isu kritikal pelanggan anda sebelum ni dia kurang yakin nak jumpa dengan orang. Kalau anda pakai perfume anda tu, dia dapat bantu orang ataupun prospek anda tu untuk jadikan dia lebih yakin. Itu mungkin isu kritikal je. Lepas dia yakin, mungkin orang akan datang jumpa dia, ataupun dia akan lebih berketerampilan dan jumpa dengan banyak-banyak kelab untuk buat aktiviti, dan at the same time dia dapat perkenalkan diri dengan orang. Dia bukan asyik duduk di dalam bilik je. So anda kena cuba cari idea untuk buat ini, ya. Tak ada masalah untuk anda korek orang lain punya, untuk research orang lain, tapi cuba buat sendiri punya juga. Itu lagi penting. Konten daripada hati anda sampaikan, lagi power dia punya dia punya deep tu. Okay, isu kritikal nombor 1. Nombor 2 ialah isu apa yang pelanggan ataupun customer anda fikirkan, prospek anda fikirkan, yang membuatkan dia tak boleh tidur malam. Okay, cuba fikirkan. Mungkin dia tak boleh tidur malam sebab dia fikir esok dia nak jumpa dia punya girlfriend ataupun boyfriend. Dia tak yakin. Dan anda boleh ketengahkan isu-isu macam tu, yang tak boleh tidur, esok fikir je. Okay, itu isu apa yang dia fikir. Ketiga ialah isu air muka. Mungkin ada benda, kalau dia tak ada benda ni, menjatuhkan maruah dia ataupun sebagainya, dan fikir. Dan akhir sekali, keempat ialah apakah yang ingin diselesaikan oleh anda. Okay, mungkin benda empat-empat ni ada dia macam related sikit, tapi cuba cari. Ini saya kita formula cuba pecahkan apa-apa isu. Mungkin anda boleh tengahkan semua. Kalau tak boleh, mungkin 2 atau 1, tak kisah. Ini adalah cara anda untuk kenal pasti siapa sasaran anda. Itu I. Seterusnya A, akibat. Apakah akibat kalau dia tak guna produk anda, tak minum anda punya air tu, ataupun dia tak pakai perfume anda? So apa akibat dia pun anda boleh cerita dalam content writing anda. Dan seterusnya, apakah nilai tambahan akibat? Maksudnya tadi tu mungkin lebih kepada malu ataupun negative side. Now kepada positive side, apakah nilai tambahan yang dia ada akibat dia pakai anda punya produk? Okay. Dan seterusnya, atasi. Apa yang kita nak atasi dengan menggunakan produk kita. Okay, itu A yang ketiga, SIA. Now P. Sip. SIA P. Okay, P. Apa agaknya P? Okay, ini ialah P yang pertama. Kita ada 2 P dekat sini. Pasaran. Siapakah pasaran yang traffic tinggi untuk guna produk anda ni? Okay, pasaran mana anda nak kenal pasti? Kejap lagi untuk slot kedua kelas ni, saya akan share kepada anda apakah pasaran yang anda perlu, macam mana anda nak kenal pasti. Okay, anda of course anda tahu. Kejap lagi detail. Yang sekarang ni, yang pasaran ni mungkin kepada ibu. Kalau anda nak punya produk tu produk bayi, mungkin anda kira pasaran kepada dalam grup ibu yang mengandung ke, ibu yang bersalin, banyak grup kan dekat. Cuba cari yang traffic dia tinggi. Kita kena tahu dekat mana kita nak pasarkan kita punya produk. Ya, online, semua buat online, tapi dekat Facebook page kita ataupun Facebook profile kita, hanya kawan-kawan kita je yang tahu. Tapi macam mana orang luar selain daripada kita punya followers ataupun friends tahu, dengan pergi cuba cari pasaran di luar. Dekat mana anda kena pasti, bergantung kepada produk anda. Okay, dan akhir sekali ialah A, siapa. Okay, kelima, siapa. A-nya ialah attract. Apakah ayat yang boleh attract orang ramai dengan kita. Okay, selalunya ayat-ayat seperti limited, ataupun tinggal berapa lagi, ataupun kena beli hari ni saja. Ayat-ayat benda tu yang mengattractkan orang selain daripada anda punya konten yang lain yang saya share tadi. Okay, dan akhir sekali ialah action. Apakah action yang dia perlu buat untuk dapatkan produk anda? Okay, ada macam-macam cara.
dia ada kelas lain pula lah untuk each of the channel ni. Saya cerita secara general dulu untuk kelas hari ini. Okay. Five days or 4 days before that, I already quarantine myself dekat rumah. Probably stocking up on a lot. The first thing, I don't know, will MCO even end? Meet all my friends to also complain about MCO. Celebrate my birthday because Okay, so saya nak buat konten apakah aktiviti anda sebelum dan sebelum PKP berlangsung, dan juga apakah perkara pertama yang anda nak buat selepas PKP tamat. Okay, so saya dah sediakan satu Google Form untuk anda isi nama, username, Facebook atau Instagram anda, dan juga ada upload video rakaman anda dekat situ. Okay, so anda hanya perlu buat video 1 minit yang kata perkenalkan diri anda, height, nama anda, dari fakulti mana dan berasal dari mana. Kemudian anda share apakah aktiviti anda sebelum PKP bermula, dan apakah aktiviti anda selepas PKP tamat nanti yang kita tak tahu bila. So anda buka sini dan share. So dekat mana anda boleh share video anda 1 minit tu? Sila ke bit.ly/content-susmed ataupun scan QR code ni untuk anda share dengan saya. Okay, kita akan cuba buat lah 20 hingga 30 posting. Kita akan try dekat sini. So jom bantu saya untuk memeriahkan konten di Susmed nanti. So anda boleh juga tekan link dekat bawah ni. Okay, sekarang saya nak terangkan kepada anda tugasan untuk semester ini, berniaga tanpa modal. So basically kita ada 2 jenis tugasan, iaitu satu tugasan individu yang membawa 30%, dan satu lagi tugasan berkumpulan membawa markah sebanyak 70%. Okay, tugasan individu ialah tugasan content writing dan copywriting, dan tugasan berkumpulan anda perlu hantar pada saya pada minggu ke-14 nanti pada bulan 6, iaitu di hujung semester. Okey, mari kita tengok apakah perincian setiap tugasan. Okey, tugasan pertama iaitu content writing dan copywriting, yang saya telah post di Facebook, dekat mana ya? UKM Folio. Anda boleh semak dekat situ ada FB Live, video, quotes, poster, image. Anda perlu buat posting macam ni yang mengandungi soft sell dan hard sell. Okay, soft sell dan hard sell, kedua-dua ni ialah bentuk-bentuk copywriting dan content writing. Dua-dua tu boleh jadi sama atau berbeza, dan of course hard sell tu terus jual. Soft sell ialah content yang banyak value. Okay, untuk buat hard sell sila guna formula AIDCA. Okay, hantar sebelum 4 Mei. Itu ya tugasan pertama. Dan saya juga telah upload rubrik permarkahan tugasan individu tersebut. Sila scroll dekat bawah tengok apakah kriteria permarkahan dan seterusnya. Okay, sila tengok ada kreativiti, ada tempoh hantar laporan, ada bilangan laporan. So anda boleh tengok satu-satu nanti. Okay, kalau yang buat video dan juga Facebook Live, sila record dulu dan upload dekat sama ada di Google Drive atau di Dropbox, dan kemudian anda boleh share link tu dalam report anda nanti. Okay, seterusnya ialah tugasan kedua. Tugasan kedua ni ialah hujung nanti. Anda perlu produce satu report yang ada perkara-perkara berikut: pengenalan, kemudian ada perincian produk, platform, strategi pemasaran. Ni saya dah tulis detail je. Ni ialah dia punya itulah sasaran jualan. Nanti saya akan ada update kemudian bukti jualan, testimoni, rekod. Dan saya akan ajar ni baki semester ni akan datang. So 2 tugasan utama, dan tugasan anda sekarang ialah buat marketing.
Okay guys, sebelum kita akhir, anda boleh isi borang kehadiran melalui link berikut bit.ly/lmkk1522 ataupun scan barcode yang berada dekat skrin sekarang. So, tolong isi borang kehadiran ni. Okay, itu sahaja kelas untuk minggu ni. Rupanya nak buat recording kelas ni lagi susah daripada buat live kan. So enjoy. Saya harap korang dapat sesuatu, belajar sesuatu hari ni. Make sure korang share learning point korang, apa yang korang belajar ni dekat ruang komen dekat bawah sini, section komen dekat YouTube ni. Dan kemudian share apa yang korang at least dapat 1 atau 2 point yang anda rasa anda boleh apply dalam diri anda. Dan juga kita akan jumpa minggu depan. Saya akan share mengenai bagaimana nak mula berniaga ketika PKP ini. Okay, stay tuned. So, jumpa anda punya founder lepas ni, and take care everyone. Bye.